Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz, Tuan-Tuan Imam, begitu juga Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Gong Tok Nasik, para asatizah, tuan-tuan guru, jemaah muslimin muslimat yang saya doakan mudah-mudahan sentiasa melimpah kurnia perlindungan Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah Allah Ta'ala memilih kita untuk kita hadir di masjid Allah Ta'ala ini. Alhamdulillah juga kerana Allah memilih kita untuk sama-sama kita masuk dalam bulan yang dinanti-nantikan, yang tak pernah habis dibicarakan tentang kelebihan bulan ini. Tentang ayat puasa di dalam Al-Quran yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala terdapat pada surah Al-Baqarah pada ayat 183 yang biasa sangat kita dengar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kalau rasa ada iman di dalam hati, dituliskan ke atas kalian puasa, diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana umat-umat terdahulu supaya apa? Kalian bertakwa. Baik. Jadi kebiasaannya apabila kita masuk dalam bulan Ramadan, kita menyebut tentang anugerah Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Biasa yang kita dengar apa dia? Malam Al-Qadar, betul? Baik. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah ini pada ayat 183, kalau ikut susunan mushafnya 183, Allah Ta'ala menyebut tentang kewajipan untuk berpuasa. Pada ayat yang ke-184, Allah Ta'ala menyebut tentang hukum hakam berpuasa. Pada ayat yang ke-185, Allah Ta'ala menyebut tentang bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Pada ayat yang ke-186, Allah menyebut tentang satu ayat yang kalau zahirnya tak ada kaitan pun dengan puasa ataupun bulan Ramadan. Lalu pergi kepada ayat yang ke-187, kembali kepada hukum hakam bulan Ramadan ataupun hukum hakam berpuasa. Baik. Jadi saya nak kongsikan kepada tuan-puan sekalian satu anugerah Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan selain daripada malam Al-Qadar, yang mana Allah Ta'ala nyatakan pada ayat 186, yang mana ayat ini diselitkan di antara ayat-ayat Ramadan dan berpuasa. Bunyinya macam mana? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Surah Al-Baqarah ayat 186, muka surat yang ke-28. Baik. Maka hadiah Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan juga adalah doa, ya.
hadiah Allah juga di dalam Ramadan juga adalah doa. Tuan-puan sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini, pertama sekali Allah Ta'ala memanggil kita dengan panggilan yang sangat lembut, yang sangat halus. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, Allah Ta'ala memanggil kita dengan gelaran hamba-hambaku. Satu panggilan yang sangat lembut. Kita pun kalau kita dengar anak kita panggil kita dengan gelaran ayahku, ibuku, kita rasa terharu, betul? Ataupun kita panggil anak kita dengan gelaran anakku, dengan penuh rasa kasih sayang. Begitu juga Allah Ta'ala apabila memanggil kita dengan ibadi, hambaku, kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Baik, jadi itulah yang pertamanya, bagaimana kita nak doa kita dimakbulkan oleh Allah adalah kita kena akui hakikat kita sebagai hamba. Kita kena akui hakikat kita sebagai hamba. Kerana manusia ni tuan-puan sekalian, kalau dia tak rasa dia hamba, maka Allah Ta'ala akan mengazab mereka. Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Ghafir ayat ke-60. Yang ni pun, ayat ni pun kita biasa dengar. Kita biasa dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Biasa dengar? Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, sesungguhnya aku akan perkenankan doamu. Tambah sikit lagi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa yang sombong, takabur daripada beribadat, daripada berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam Jahannam dengan keadaan yang hina. Itu sambungan ayat yang biasa kita dengar. Ya, maka kita dapati bahawa ramai mana umat-umat terdahulu yang mana mereka telah diazab oleh Allah kerana apa? Kerana mereka rasa mereka hebat. Apabila mereka mula rasa mereka hebat, maka mereka mula tak bergantung kepada Allah Ta'ala. Seperti mana Qarun, yang mana Qarun hartanya banyak, kunci pintu sahaja, kunci pintu hartanya sahaja, ya, perlu dibawa oleh beberapa orang yang kuat. Emas, dibuat daripada emas. Tu belum kita cerita harta yang di dalam gudang dia lagi. Banyaknya harta dia. Tetapi akhirnya di mana tempatnya? Allah Ta'ala tenggelamkan dia di dalam bumi. Mungkin kerana itulah kot kita panggil harta yang dijumpai kat bumi ni harta Qarun, ya, sebab tenggelam, ya. Wallahu a'lam. Begitu juga Firaun yang mana diberikan kekuasaan yang sangat hebat, sampailah terdetik pada hatinya adalah faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Firaun dia dakwa bahawa dia Tuhan. Maka detik itu dia dah mula hilang label hamba dalam diri dia. Maka ketika itu Allah mengazabnya bersama tenteranya di dalam Laut Merah. Tamadun yang sangat hebat, tamadun yang sangat gah, serta merta hancur, dihancurkan oleh tentera Allah Laut Merah. Begitu jugalah umat-umat terdahulu yang lain. Maka kita pertama sekali, kenapa kita kena berdoa? Sebab apa kita kena berdoa? Sebab kita dah berjanji dengan Allah Ta'ala ketika kita masih di alam rahim mak kita. Masih ingat? Di alam rahim mak kita, kita dah berjanji, dah bersumpah dengan Allah Ta'ala bahawa kita sentiasa akan bergantung harap hanya padanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Dan ingatlah sedalam-dalamnya ketika mana Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam daripada tulang sulbi mereka, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri sambil dia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala menggunakan kalimah dalam ayat ini dengan kalimah Rabb. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, Rabb. Allah Ta'ala mula memperkenalkan dirinya kepada kita ketika kita di alam rahim, ketika 4 bulan di perut mak kita, dengan panggilan Rabb. Begitu jugalah ketika mana Allah Ta'ala mula memperkenalkan Nabi SAW tentang dirinya. Ayat pertama apa dia? Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq, juga dengan panggilan Rabb. Jadi apa makna Rabb sebenarnya? Rabb ini yang sering kita baca dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Betul? Rabb ini dia konteksnya adalah Tuhan yang menguruskan kehidupan kita, Tuhan yang mentadbir kehidupan kita, Tuhan yang merawat kita, Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita, Tuhan yang memenuhkan keperluan kita. Dan kalau kita susah, Tuhan inilah tempat kita bergantung. Maknanya setiap di antara kita ini, kita pernah bersumpah dengan Allah, wahai Allah, aku bersumpah bahawa kalau aku sakit, aku minta engkau untuk rawat. Kalau aku susah, aku minta senang daripadamu. Kalau aku terkontang-kanting, aku minta solusi daripadamu. Kalau aku sempit rezeki, aku minta rezeki denganmu. Kita dah bersumpah dengan Allah Ta'ala. Kemudian qalu bala syahidna, kami siap ya Allah, engkau sebagai tempat bergantung kami. Maka kerana itulah kita kena sentiasa bergantung harap dengan Allah, iaitu dengan beribadah, iyyaka na'bud, dan juga wa iyyaka nasta'in, bergantung harap dengan Allah. Segala doa kita kena sering berdoa kepada Allah Ta'ala, kena semua minta pertolongan dengan Allah Ta'ala, kerana kita dah berjanji dengan Allah. Maka orang yang mengingkari janji dengan Allah, dia rasa dia hebat, maka kita takut tempatnya di neraka Jahannam. Baik, maka kalau kita perhatikan struktur ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Baqarah tadi, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, pertama sekali jawapan yang diberikan adalah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Ini adalah satu ayat yang Allah Ta'ala nak tenangkan kita. Sebagai satu analogi yang mudah lah. Baik, kadang-kadang kita pernah lalu jalan di tengah hutan, ya, lepas tu kereta kita rosak dan tak ada orang lalu lalang dekat situ. Dan pada waktu malam, contohlah pada jam 12 malam, kita pun call kawan, tolong datang ambil aku ni, duduk seorang ni tengah malam, tengah hutan. Baik, selama setengah jam kawan kita tak sampai lagi. Agak-agak perasaan kita ketika tu macam mana? Macam-macam dah duk fikir ni, ya, macam-macam dah duk fikir. Fikir ada apa tu, makcik lalu, nenek lalu lah, apalah. Orang Melayu kita kan. Baik, lepas tu nak dijadikan cerita, kawan kita call, sekejap, aku dekat dah, aku dah dekat. Agak-agak kita dengar kalimah tu, kita tenang ke kita rasa semakin gelisah? Kita tenang, betul? Itu kawan. Ini kan Tuhan yang menguruskan kehidupan kita daripada kita kecil sampailah kita besar, kita dah tua. Tuhan inilah yang menenangkan kita, jangan bimbang, aku dekat, minta aja dengan aku dekat, ya. Kemudian Allah Ta'ala menyambung, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memperkenankan doa orang-orang yang berdoa. Kalau kita tengok struktur pemilihan kalimah yang Allah Ta'ala pilih dalam ayat ini, kalimah ujibu. Ujibu ini kalau di dalam bahasa Arab, dia kata kerja fi'lul mudhari', ya, kerana dalam bahasa Arab dia ada 3 kata kerja, ya. Ini kata kerja fi'lul mudhari'. Makna fi'lul mudhari' apa dia? Pertama sekali present tense, bahasa Terengganu kita present tense, ya, sekarang. Kemudian continuous tense, iaitu berterusan. Yang ketiga future tense, dia akan datang. Maksudnya apabila Allah Ta'ala memilih kalimah ujibu, ketika mana kita berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala sedang memperkenankan doa kita. Itu pertama, Allah Ta'ala sedang memperkenankan doa kita. Ikut lagu mana pun Allah Ta'ala susun, Allah Ta'ala sedang memperkenankan doa kita. Kita boleh tengok daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-puan kenal Nabi Yusuf alaihi salam? Kenal? Pernah jumpa? Kenal, ya, dalam Al-Quran. Nabi Yusuf alaihi salam, kalau kita tengok hayat dia di mana? Hayat baginda alaihi salam ketika mula kecil di mana? Di dalam perigi yang dalam, dibuang oleh abang-abang sendiri. Perigi yang tak ada orang tahu pun di mana perigi itu. Kalau logik akal kita, pada pandangan kita, budak ni ada masa depan tak? Duduk dalam perigi, kena buang keluarga, tak ada orang tahu perigi dia kat mana. Agak-agak ada masa depan tak budak ni?
Tak ada. Kalau ikut logik kita lah. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala susun daripada perigi yang dalam, Nabi Yusuf masuk ke dalam istana Mesir ketika itu. Kemudian ujian kedua, Nabi Yusuf AS masuk dalam penjara tanpa pembicaraan ketika mana digoda oleh isteri Al-Aziz, ataupun kita kenal biasa di kalangan Melayu kita kenal dengan nama Zulaikha. Masuk dalam penjara tanpa pembicaraan. Lalu bagaimana seseorang di dalam penjara Allah Ta'ala keluarkan, Allah Ta'ala jadi dia pemimpin kota Mesir ketika itu. Logik tak pada akal kita? Tak logik, tak munasabah pada akal kita. Tetapi sebenarnya kalaulah Nabi Yusuf AS tak dimasukkan ke dalam perigi, mungkin kalau tak dimasukkan ke dalam penjara, mungkin tak naik dalam istana. Maka itulah antara penyusunan kehidupan Allah Ta'ala, penyusunan Allah Ta'ala terhadap kehidupan Nabi Yusuf AS. Dia kita tidak nafikan Allah Ta'ala boleh je susun Nabi Yusuf nak masuk dalam istana, tapi itulah kronologinya. Ya, begitu jugalah kita, apa yang kita sedang hadapi sekarang ini, ingatlah itulah tanda Allah Ta'ala sedang memperkenankan doa kita. Seterusnya Allah Ta'ala sentiasa memperkenankan doa kita, dan juga akan datang Allah Ta'ala akan memperkenankan doa kita. Kalimah ujibu. Baik. Tetapi kalau nak doa kita makbul ini, dia kena ada syarat dia lah. Ya. Pertama sekali, falyastajibu li, itu syaratnya. Falyastajibu li, iaitu segera melaksanakan perintah Allah dan seruan Allah. Perlu segera melaksanakan perintah dan seruan Allah. Apa-apalah perintah dan larangan, kita kena sabar menghadapinya. Saya kira ramai di antara kita yang dah pun membaca juzuk yang pertama semalam, betul? Dan mungkin ramai pada hari ini yang dah nak masuk tadarus juzuk yang kedua. Baik. Pada juzuk yang pertama, tuan-puan sekalian, ada dua contoh khalifah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam juzuk yang pertama. Selepas Allah Ta'ala menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam AS sebagai khalifah di muka bumi pada ayat ke-30 hingga 39 surah Al-Baqarah, lalu Allah Ta'ala memberikan contoh dua khalifah di muka bumi. Pertama sekali khalifah yang gagal, yang kedua khalifah yang berjaya. Khalifah yang gagal itu siapa? Bani Israel. Kita dapat tengok daripada muka surat yang ke-7 surah Al-Baqarah sampailah muka surat yang ke-15 dalam surah Al-Baqarah, panjang lebar Allah Ta'ala menceritakan tentang khalifah yang gagal ini. Manusia yang gagal melaksanakan tugas khalifah, yang mana Bani Israel ini pertama sekali mereka mengingkari janji kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh dirikan salat, Allah Ta'ala suruh tunaikan zakat, tapi mereka tak nak buat. Bahkan mereka memusuhi Nabi SAW dan para sahabat. Mereka juga memusuhi para anbiya yang diturunkan kepada mereka, dan juga kitab-kitab suci yang diberikan kepada mereka. Mereka kufur. Bahkan tak cukup dengan kufur, ada sebahagian para anbiya yang mereka bunuh. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebahagiannya kamu dusta, sebahagiannya kamu bunuh. Lalu Allah Ta'ala menyebut pula pada bermula muka surat yang ke-15, bermula muka surat yang ke-19 sampailah muka surat yang ke-21, akhir juzuk yang pertama, Allah Ta'ala memberikan contoh khalifah yang terbaik, khalifah yang berjaya, yang mana ketika mana Allah Ta'ala suruh bina Kaabah, dia cepat-cepat bina Kaabah. Ajak anak dia bina Kaabah. Allah Ta'ala suruh salat, dia cepat-cepat salat. Allah Ta'ala suruh memimpin dengan syariat Allah, dia cepat-cepat memimpin dengan syariat Allah. Siapakah dia? Nabi Ibrahim alaihissalam pada akhir juzuk yang pertama. Maka itulah contoh manusia yang falyastajibu li, dia cepat-cepat bersegera menyahut perintah Allah Ta'ala. Khalifah yang terbaik, khalifah yang berjaya. Ya, maka antara perkara yang perlu sangat-sangat kita segerakan menyahut adalah salat. Seperti mana itulah yang ditonjolkan banyak sangat di dalam Al-Quran. Contoh iaitu Nabi Ibrahim AS menonjolkan, ya, sangat mementingkan salat, dan baginda juga serve, memberi khidmat kepada orang yang bersalat. Baik, salat ni tuan-puan sekalian, kita salat dalam waktu sehari berapa rakaat dia? 17 rakaat kan, paling minimum 5 waktu.
Tambah pula tarawih, kalau orang buat 8, tambah pula jadi 4 kali lagi solat kan, 8 rakaat lagi, tambah 3 lagi, 11. Maksudnya kalau bulan Ramadan ni paling huduh lah, saya rasa, saya kira orang akan solat sebanyak 28 rakaat sehari, betul? 17 wajib, 11 tarawih dan witir. Baik, tuan-puan sekalian, tahu tak antara tanda-tanda Allah Ta'ala nak makbulkan doa kita adalah dengan cara salat. Dengan cara salat. Kenal Nabi Zakaria alaihi salam? Nabi Zakaria alaihi salam, nak jawab kenal kan kena pula pernah jumpa ke tak? Ya, Nabi Zakaria alaihi salam ni Allah Taala uji baginda dengan tidak memiliki anak. Dengan tidak memiliki anak sampailah tulang belulangnya jadi sangat lemah dan uban rambut dia, dan isteri dia menjadi mandul sebab terlalu tua. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kita mungkin kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala selama 70-60 tahun tak dikurniakan anak, agak-agak kita akan stop berdoa ke ataupun akan terus berdoa? Kalau walaupun pada logik akal kita tak boleh dapat anak dah ni, kita masih terus berdoa tak nak anak? Tapi Nabi Zakaria alaihissalam, baginda tak pernah hampa kepada Allah untuk berdoa kepada Allah nak anak. Kerana itu kalau kita dapati pada awal surah Maryam, Allah Ta'ala memulakan kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Pertama sekali Allah Ta'ala menyebut pada ayat kedua, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kisah ini yang nak diceritakan pada awal surah Maryam ini adalah kisah bagaimana rahmat Allah kepada Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Ta'ala memulakan kisah Nabi Zakaria dengan menyatakan semua yang berlaku kepada Nabi Zakaria semuanya rahmat Allah. Kemudian kita dapat tengok bermula ayat yang ketiga, Allah Ta'ala cerita pasal apa dalam surah Maryam? Dalam muka surat 305 dalam surah Maryam, Allah Ta'ala mula menyentuh tentang bagaimana cara berdoa Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam, tuan-puan sekalian, adalah antara contoh terbaik untuk berdoa di dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Tuhanku, aku tak pernah pun hampa untuk berdoa kepadamu. Walaupun dah berpuluh tahun tak dapat anak, Nabi Zakaria bagi tahu, aku tak pernah hampa berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Baginda sering berdoa, tak pernah putus asa, tak pernah hampa. Walaupun pada logik akal manusia tak boleh dapat anak dah pada waktu itu. Lalu kita dapat tengok bagaimana Allah Ta'ala memakbulkan doa Nabi Zakaria bila? Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-38 dan 39, muka surat 55. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika mana Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, kurniakanlah aku zuriat yang baik, sesungguhnya engkau yang maha mendengar doa. Lalu fanadathul malaikah, datanglah malaikat memberi khabar gembira, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, ketika mana Nabi Zakaria sedang berdiri di dalam solatnya di dalam mihrab. Nabi Zakaria alaihissalam, Allah Ta'ala perkenankan doanya ketika mana? Ketika salat, ketika salat. Jadi kita, tuan-puan sekalian, kalau kita nak doa kita dimakbulkan Allah, banyakkan salat. Banyakkan salat. Ya? Kerana di dalam salat itu ada dua tempat yang Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Di dalam salat ada dua tempat yang Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Saya tertarik dengan ada perkongsian di dalam TV tadi, 10 waktu makbul untuk berdoa. Boleh dilihatlah, ya. Baik. Maka di dalam solat ada dua waktu yang dimakbulkan doa. Pertama sekali ketika sujud. Ketika sujud. Nabi SAW menyebut, fa amma ruku' fa'azzimu fihi rabb azza wa jal. Ketika dalam rukuk, maka agungkanlah Tuhan azza wa jal. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Dan di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa, kamu layak untuk dimakbulkan doa. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih.
maka di dalam sujud dimakbulkan doa. Persoalan dia, sujud yang mana dimakbulkan doa? Contohlah kita solat subuh 2 rakaat ada 4 kali sujud. Sujud yang mana diperkenankan doa, dimakbulkan doa? 4 sujud. Bukan sujud terakhir ya. Kerana kadang-kadang silap faham di antara kita, dia berdoa sungguh pada sujud yang terakhir sahaja. Kalau solat subuh ada 4 kali sujud, 4 itu dimakbulkan Allah. Kalau solat zuhur ada 8 kali, 8 itu dimakbulkan Allah. Kalau kita solat tarawih ada 8 rakaat, 8 kali sujud, maka 88 itu Allah Ta'ala makbulkan doanya. Kalau solat 20 waktu itulah Allah Ta'ala makbulkan doanya. Maka bersungguh-sungguh ketika berdoa, bersungguh-sungguh. Tetapi janganlah sebut dalam bahasa Melayu, dengan lisan bahasa Melayu, batal solat ya. Dalam hati sudah kalau bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab tak apa. Ya, banyakkan berdoa ketika sujud. Yang kedua, banyakkan berdoa sebelum memberi salam. Banyakkan berdoa sebelum memberi salam, itu juga waktu yang makbul. Antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk aku mengingatimu, untuk aku bersyukur kepadamu, dan untuk aku perbaikan amal ibadatku. Ya, jadi 2 waktu ini 2 waktu yang terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi nak dapat banyak waktu makbul, banyakkan salat. Banyakkan salat. Begitu juga antara waktu yang makbul Allah Ta'ala memperkenankan doa kita ketika di dalam Ramadan adalah ketika sahur. Ketika sahur, iaitu Nabi SAW bersabda bahawa Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap akhir 1/3 malam. 1/3 malam Allah Ta'ala nak perkenankan doa hambanya. Kalaulah kita katakan kita subuh sekarang 7.20, subuh pukul 6, mungkin dalam lingkungan 10 jam ada, malam kita 10 jam. Jadi 10 jam kita bahagi 3, jadi 3 jam sebelum subuh itu waktu yang sangat diperkenankan untuk berdoa. 3 jam sebelum subuh, maknanya kalau kita pukul 3 sampai pukul 6 lah ya. Allah Ta'ala menyebut siapa sahaja yang berdoa kepadaku maka aku tunaikan untuknya. Sesiapa sahaja meminta kepadaku, aku berikan untuknya. Sesiapa sahaja memohon ampun kepadaku, aku ampunkannya. Maka banyakkan berdoa ketika kita waktu sahur. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Ya, juga di waktu sahur itu digalakkan sangat-sangat untuk kita buat apa? Untuk kita banyakkan istighfar. Kerana 2 kali di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut sifat istighfar di dalam Al-Quran, itulah pada waktu sahur. Pertama sekali Allah Ta'ala menyebut pada surah Ali Imran, wallahu basirun bil ibad alladhina yaquluna rabbana amanna, sampailah akhir, wal mustaghfirina bil ashar. Antara 5 golongan yang Allah Ta'ala akan sering perhatikan dia, 5 golongan yang Allah Ta'ala sering perhatikan dia adalah, salah satunya adalah golongan wal mustaghfirina bil ashar. Dia suka beristighfar pada waktu sahur. Disebutkan dalam surah Ali Imran pada muka surat yang ke-52. Juga disebutkan dalam surah yang lain, wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Ya, maka sahur kita jangan lupa untuk beristighfar kepada Allah. Dan juga ketika kita nak buka puasa, juga waktu yang makbul untuk berdoa. Tuan-puan perasan tak, banyak hari-hari yang kita lalui ini, banyak sangat waktu-waktu yang makbul Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita berdoa. Kita saja yang pilih untuk nak gunakan sebaiknya ataupun tak nak guna. Kita saja yang pilih atas pilihan kita. Ya, maka kerana itulah sempena di dalam bulan Ramadan ini banyakkan lagi berdoa kepada Allah. Banyakkan lagi berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala selitkan ayat doa ini di celah-celah di antara bulan Ramadan. Itu adalah anugerah Allah yang istimewa di dalam bulan Ramadan. Mana tahu hajat kita yang sering kali yang kita nak dulu, ya, akhirnya Allah Ta'ala berikan dalam bulan ini, kita tak tahu. Tetapi syaratnya adalah kalau nak doa kita dimakbulkan Allah, jangan berputus asa. Kerana Allah Ta'ala menyebut, Nabi SAW menyebut adalah
tidak doa seseorang hamba itu sentiasa akan dimakbulkan selagi mana dia tak berdoa untuk perkara yang berdosa dan berdoa untuk putuskan silaturahim dan dia tak tergesa-gesa. Apa makna tergesa-gesa? Maka Nabi SAW menjawab, yaqulu qad da'ut wa qad da'ut. Dia berkata bahawa aku dah berdoa, falam ara yastajibu li, tapi aku tak nampak pun Allah Taala makbulkan doa aku. Hati-hati, inilah sifat orang yang tergesa-gesa, Allah Taala tak akan makbulkan doa dia. Ketika mana dia tergesa-gesa nakkan jawapan daripada doa dia, lalu dia pun dakwa bahawa Allah Taala tak mendengar dan Allah Taala tak makbulkan doanya, maka ketika itu Allah Ta'ala tak akan makbulkan doa dia. Maka hati kena yakin pada Allah, jangan hampa dan jangan putus asa, contohi Nabi Zakaria AS, dan jangan buang label kehambaan daripada diri kita. Saya insya-Allah Allah Ta'ala akan sentiasa bersama kita. Wallahu ta'ala alam. Sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan kepada tuan-puan sekalian pada perkongsian kali ini. Banyakkan berdoa, banyakkan berdoa. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memakbulkan doa kita insya-Allah, dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurganya insya-Allah. Segala yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.